Bertemu dengan Atan dalam Real Seram YouTube channel, satu channel yang akan sentiasa memaparkan berita, cerita dan juga info-info seram buat anda, yang mana pada kali ini Atan akan berkongsi dengan you all satu konten yang viral dari bulan Januari, bulan 1 sehinggalah ke bulan 7 ataupun bulan Julai. Atan akan ceritakan video-video ataupun momen-momen ataupun cerita-cerita yang diviralkan oleh anda yang berkaitan dengan seram, dan juga cerita-cerita yang diviralkan oleh semua rakyat Malaysia bermula dari bulan Januari sehinggalah kepada bulan lepas, bulan Julai. Okey, dan pada video-video ini Atan dan juga tim Real Seram YouTube channel ini telah pun memilih 2 video setiap bulan lah, lebih kurang macam tu, untuk dipertontonkan kepada anda. So selamat menonton, selamat menyaksikan viral Januari sehingga Julai 2021 di Real Seram YouTube channel bersama dengan Atan. Silakan. Mulakan dengan video yang pertama, pilihan Atan pada bulan Januari. Pilihan Real Seram channel adalah video seorang lelaki yang sedang makan di sebuah restoran di Tropicana Avenue jam 9 malam pada 12 hari bulan 1. Hari itu tiba-tiba dipukul oleh seorang lelaki yang berpangkat datuk dan tidak dikenali. So kita tanya polis apa sebenarnya yang berlaku dengan video yang viral pada hari itu. Hasil siasatan awal oleh pihak polis, kejadian sebenarnya berlaku pada 12 hari bulan 1 2021 jam 9 malam di sebuah restoran di Tropicana Avenue. Bertindak atas laporan polis yang dibuat oleh mangsa, pihak polis telah menahan 2 suspek pada 14 hari bulan 1 2021 jam 3.40 petang hari ini. Satu suspek berusia 42 tahun, memang berpangkat datuk, dan seorang lagi rakannya berusia 39 tahun. Kedua-duanya adalah ahli perniagaan dan mereka ditangkap dan disiasat di bawah Seksyen 323 dan 506 Kanun Keseksaan. Siasatan awal mendapati pergaduhan berlaku akibat salah faham apabila ditegur kedua-dua suspek ini kerana berkeadaan bising. Dalam mabuk, mereka ini bising, jadi mereka tidak puas hati dan menyerang orang keliling mereka. Jadi kedua-dua tangkapan ini akan dipohon reman esok hari, dan siasatan akan teruskan sementara itu. Bulan Januari ini juga tular kelihatan seorang kanak-kanak bermain di halaman rumahnya dan kelihatan bercakap seorang diri, dan bila bapaknya bertanya, mengejutkan. Dan pada bulan Januari ini juga viral video kemalangan berdekatan dengan Tesco Tanjung Tokong Pulau Pinang yang kelihatan juga agak mengerikan dan juga agak seram, dengan mangsanya penunggang motosikal agak teruk juga, dan kemalangan disabitkan dengan polis dan dikatakan polis sengaja menendang motosikal mangsa. Dan butiran yang sebenarnya kita dengar. Sejahtera, saya ACP Sofian bin Santung, Ketua Polis Daerah IPD Timur Laut. Pada 17 Januari 2021 telah tular satu kejadian kemalangan sebuah motosikal yang dinaiki oleh 2 orang lelaki Melayu di persimpangan lampu isyarat berhampiran Tesco Tanjung Tokong. Ekoran dari insiden yang ditularkan tersebut telah mengundang pelbagai reaksi dari orang ramai, termasuk menuduh kemalangan tersebut telah disebabkan anggota polis sengaja menendang motosikal yang dinaiki oleh mangsa. Hasil siasatan dijalankan oleh pihak PDRM setakat ini mendapati insiden bermula apabila pada 17 Januari 2021 jam lebih kurang 5.20 petang, 3 orang anggota unit rondaan bermotosikal URB IPD Timur Laut yang sedang menjalankan rondaan di kawasan Jalan Seri Tanjung Pinang telah terserempak dengan 2 orang lelaki Melayu menunggang motosikal dengan tidak memakai topi keledar. Pihak polis telah mengarahkan kedua-dua orang lelaki Melayu tersebut untuk berhenti, namun mereka ingkar dan malah melarikan diri. Anggota URB telah mengejar
dan apabila sampai di lampu isyarat berhampiran Tesco Tanjung Tokong, motosikal yang dinaiki oleh kedua-dua lelaki Melayu tersebut tidak berhenti dan melanggar lampu merah. Akibat daripada itu, telah berlaku pelanggaran dengan sebuah kereta yang dipandu oleh seorang lelaki yang memandu dari arah Georgetown menuju ke Tanjung Bunga. Akibat dari pelanggaran tersebut, kedua-dua penunggang dan pembonceng motosikal telah terjatuh dan mengalami kecederaan, manakala kereta lelaki tersebut telah mengalami kerosakan kemek di bahagian bonet hadapan kanan dan pecah bahagian lampu dan bumper hadapan. Pihak PDRM Timur Laut Pulau Pinang menyuruh kepada orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih atau tepat berkaitan insiden kemalangan tersebut sehingga mengelirukan orang lain. Siasatan berkaitan insiden berkenaan masih diteruskan, yang mana kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pada masa ini pihak polis sedang mengesan saksi-saksi. Kita beralih ke bulan Februari, dan bulan Februari ini akan mulakan dengan video seorang penghantar makanan yang dikatakan membawa seekor beruang atau panda ketika menghantar makanan bersama-samanya. Tetapi yang sebenarnya bila hantar siasat, rupa-rupanya beradik ini mengatakan bahawa itu hanyalah satu editing dan dibuat semata-mata untuk kenangan hari terakhirnya bersama dengan syarikat penghantar makanan tersebut. Video kedua pilihan Atan dan channel ini pada bulan Februari sebenarnya bukanlah sebuah video seram, tetapi salah satu video yang mana tanda kami memberi solidariti ataupun memberi support kepada seorang pelajar yang mengambil SPM pada tahun ini, tetapi dikejutkan dengan sesuatu yang cukup memberi ujian kepadanya. Ketika Muhammad Haikal Iskandar Zamri tengah kusyuk menjawab peperiksaan SPM atau sijil pelajaran Malaysianya pada hari itu, tiba-tiba kelihatan satu van jenazah masuk ke kawasan sekolah dan tanpa diduga jenazah itu sebenarnya membawa mayat arwah bapa beliau, dan buat kali terakhirnya beliau dipanggil untuk menatap wajah bapanya. Sesungguhnya video ini adalah satu cabaran yang sangat-sangat besar dan ditularkan ke seluruh Malaysia sebagai tanda simpati. Okey geng, jom kita melangkah ke bulan Mac, dan pada bulan Mac ini satu kejadian ribut yang sangat-sangat kencang telah pun berlaku di Kuantan, Pahang, dan angin ribut ini dikatakan mencecah sehingga 50 km sejam, dan dengan keadaan yang angin yang kuat ini, Kuantan juga telah pun dilanda banjir kilat, dan alhamdulillah ianya tidak berlarutan dan sekadar 2 hari sahaja. Tetapi cuba you all tengok video ini, anginnya cukup seram buat kita. Ketika Malaysia dan dunia masih bergelut dihimpit wabak pandemik COVID-19, tular pasangan Christina dan Isa Khan yang dikatakan berkongsi gambar-gambar honeymoon mereka di Sampurna dan juga di Tawau Sabah. Yang menjadi persoalannya kepada netizen, bagaimana mereka boleh merentas negeri sedangkan arahan itu masih lagi berkuat kuasa pada masa itu, dan mereka juga berkongsi gambar-gambar yang langsung tidak menampakkan mereka mematuhi SOP, termasuk memakai pelitup muka dan juga tiadanya penjarakan sosial. Jadi apalagi netizen-netizen dan juga tentera-tentera bawang Malaysia terus memberikan komen-komen yang padu menghentam mereka. Jangan main-main dengan netizen Malaysia. Israel pun boleh koyak babe. Tetapi yang peliknya, Atan tak kenal pun sebenarnya siapa Isa Khan dan juga Christina ni. Cuma bila Google tu rupanya seorang tu Insta famous dan juga seorang tu pelakon. Okay you all, maafkan Atan kerana tidak mengenal you all. Okay, next kita melangkah ke bulan April.
Haha, pada bulan 4 ini rupanya ramai orang-orang perempuan ataupun kaum wanita seram dan takut untuk membawa kereta mereka secara bersendirian. Kenapa? Kerana pada bulan ini munculnya video viral seluruh Malaysia, sekumpulan Samseng telah pun melanggar kereta mangsa dan memanggil mangsa untuk keluar. Bila mangsa enggan, cermin kereta mangsa dipecahkan dan mangsa dipukul dengan kayu. Tetapi kes ini akhirnya telah pun berakhir dan sekumpulan gangster ini ditangkap oleh polis dan mereka positif dadah serta tidak mempunyai sebarang pekerjaan. Kalau tadi viral memberi ketakutan kepada perempuan membawa kereta-kereta mereka, kali ini viral pula tentang perkara yang memberi ketakutan kepada pelajar sekolah. Bila seorang pelajar ini telah pun dipukul oleh 5 orang lelaki yang memasuki kawasan sekolah dan memukulnya. Dikatakan mangsa ini telah pun memanggil orang yang memukulnya itu dengan perkataan Vadi. Vadi ini ialah sejenis kuih India. Jadi orang yang memukulnya itu marah apabila adiknya dari sekolah pulang ke rumah memberitahunya. Okey, Atan tak faham bahasa India tetapi ada netizen yang tolong terjemahkan. Okey, terima kasih. Hai Abang, kami baru balik. Ini keseraman kembali menterjemahkan dirinya. Okey, viral pada bulan Mei ini tentang video yang mana seorang kaki tangan KKM yang baru sahaja selesai menghantar jenazah COVID ke hospital tiba-tiba mendengar seperti ada suara yang bersenandung atau bergurindam ataupun berlagu di dalam van KKM yang pada masa itu hanya ada driver dan dia sahaja di belakang. Okey, dia dengar macam ada orang kata seram. Kalau video yang pertama tadi berkaitan dengan misteri suara dalam van selepas seorang nurse menghantar mangsa COVID, video yang kedua tular ataupun viral pada bulan Mei yang menjadi pilihan Atan dan juga tim Real Seram YouTube channel ini, kami juga memilih berkaitan dengan COVID. Dan bagi kami ini adalah sesuatu yang sangat menyeramkan kerana pada masa Atan buat rakaman ni, kes COVID di Malaysia telah pun mencecah sehingga 20,000 lebih. Jadi, diviralkan pada bulan Mei adalah berkaitan dengan penyediaan kontena menyimpan mayat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM. Ini membuktikan bahawa hospital-hospital yang telah pun ada di Malaysia ini dan juga bilik-bilik mayat yang sedia ada telah pun tidak lagi dapat menampung jumlah kematian dan mayat-mayat mangsa COVID ini. Jadi hospital pun dah semakin sesak. Apa yang Atan nak bagi tahu kat sini, Atan pun tak boleh nak cakap apa sangat tentang SOP dan sebagainya ini. Yang pentingnya kita patuhilah sepenuhnya supaya kita dapat jaga kita, kerana COVID ini tidak pernah memilih dan mengenal mangsa mereka. So kita jagalah keselamatan diri kita, jagalah keselamatan seluruh ahli keluarga kita supaya kita tidak menjadi salah seorang yang berada dalam kontena mayat itu tadi. Dan difahamkan dalam video yang viral ini, satu kontena mayat itu hanya mampu menampung kira-kira 20 orang mayat sahaja. Jadi bayangkanlah begitu banyak kontena-kontena mayat yang diperlukan buat masa ini untuk menampung jumlah kematian yang semakin hari semakin meningkat. Dan Atan melihat pada masa ini pun telah viral juga
tentang sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu kepada KKM untuk memudahkan dan melancarkan urusan mereka. Dan seperti video atas yang lepas-lepas, sama-samalah kita doakan agar wabak COVID ini segera berakhir dan kita di Malaysia ini dan di seluruh dunia kembali dapat hidup dengan cara yang lebih bebas dan tidak terikat dengan SOP ini, yang mana Atan tahu ianya agak menyukarkan dan juga agak merimaskan sebahagian daripada kita. So guys, lindung diri, lindung semua. Menjadi viral di bulan Jun apabila seorang penjual kerepek dari Pontian, Johor terus off live bila melihat satu lembaga putih terbang melintasi cermin semasa beliau mengadakan live dan terus acak suami balik ke rumah mak berdekatan. Ada ni teh, menate tu, menate ibu panggil tu. Aku tak kerja semaya, so aku nak baca yasin semaya pun dok. Aku memang tak suka semaya. Menurut orang tu, aku memang tak semaya. Gitu mudah. Buat apa dia semaya? Nak tanya mu. Buat apa dia? Orang kita semaya berlaku lah ni tahun 2021. Mu je semaya, mu sorang semaya. Orang lain semua tak semaya. Dia yasin tu dia. Kita baca dia yasin lah ni. Dan seterusnya menjadi viral seram sejuk, terutamanya untuk kita seluruh umat Islam apabila adanya viral seorang founder produk kosmetik yang mula bercakap sesuatu yang tidak begitu sesuai sebagai seorang Islam apabila mengatakan bahawa beliau tidak solat dan semua orang pada tahun 2021 ini tak solat dan turut mempersendakan bacaan Yasin. Dan apa yang Atan dan juga tim channel ini sangat-sangat takutkan adalah kerana salah satu benda yang dilakukan oleh pengusaha produk kosmetik ini adalah petanda-petanda akhir zaman, kerana terlalu ramai orang yang tenggelam dan hanyut dengan keduniaan, dan tak kisah harta kekayaan itu daripada sumber halal atau haram. Wallahu a'lam. Dan sangat viral di bulan lepas Julai apabila seorang lelaki tua bertongkat masuk ke dalam rumah pasangan India, dan apabila CCTV dihalakan ke pagar rumah mereka, dilihat pintu pagar langsung tidak dikopak ataupun terbuka dan alarm rumah mereka juga tidak berbunyi. Warga emas tersebut juga dikatakan turut merenung CCTV mangsa, dan yang menjadi persoalan pasangan rumah ini juga anjing peliharaan mereka langsung tidak berbunyi ketika lelaki itu memasuki rumah mereka. Setelah dibuat laporan polis, rupa-rupanya lelaki itu telah diklasifikasikan sebagai orang gila dan juga telah pun ditahan oleh pihak polis. Tetapi yang menjadi persoalan kepada pasangan India ini juga buat masa sekarang adalah apabila lampu di rumah mereka sekarang ini asyik berkelip-kelip dan juga kadang-kala mati sekejap apabila tiba jam 4 atau 5 pagi, dan apa motif lelaki itu di situ pada masa itu. Video kedua ataupun yang terakhir yang menjadi pilihan Atan dan juga tim pada bulan Julai adalah satu video yang sangat-sangat viral juga apabila seorang influencer dikatakan telah menghina dan mengherdik seorang pakcik tua. Apapun insiden dalam video asal yang berdurasi selama 49 saat itu katanya telah berakhir apabila influencer tersebut telah pun memohon maaf dengan pakcik tersebut. Dan influencer yang juga pengasas butik pakaian itu juga dikatakan telah pun didenda RM1,500 kerana melanggar SOP tidak memakai topeng muka sewaktu memberi taklimat di pusat gelandangan pada hari itu. Apapun perkembangan insiden ini terus rancak dan semakin rancak apabila ramai orang yang memberikan pandangan-pandangan mereka, termasuklah netizen-netizen dan juga artis-artis Malaysia turut berkongsi cerita ini dan juga berkongsi simpati dengan pakcik itu adalah
Datuk Awi, Aaron Aziz, Azalina, Shahnaz Ahmad dan juga Aceh serta ramai lagi artis-artis Malaysia yang turut memberikan komen-komen mereka. Dan yang paling menarik apabila MK daripada kumpulan K-Click dikatakan ingin menyumbang RM50,000 kepada pakcik itu kerana dikatakan apabila insiden itu berlaku, beliau nampak seolah-olah pakcik itu seperti ayah beliau sendiri. Jadi pengajarannya adalah berhati-hatilah dengan kata-kata kita semua, kerana kata-kata itu sebenarnya adalah satu pisau yang paling tajam buat semua orang. What is today?